Alhamdulillah, Ariyat sudah dapat mengeluarkan beberapa buah buku sejak kita mulakan pengajian di Singapura khususnya, dan kita juga pernah kenalkan kaedah ini di sebahagian wilayah di Cambodia. Dan juga kita agihkan ni secara percuma kepada mereka. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dia memberikan manfaat yang banyak kepada mereka yang menggunakan buku ini. Jadi tahap pertama kita membahagikan kepada 3 buku, iaitu buku 1A, kemudian buku 1B, dan buku 1C. Dan ini adalah tahap yang pertama, di mana pelajar-pelajar dikenalkan dengan 29 huruf-huruf Al-Quran termasuk alif, kemudian 5 tanda baris dan yang pelbagai itu. Jadi buku 1A kita kenalkan 14 huruf menggunakan 4 kata kunci. Kata kunci itu adalah wajada, kataba, amara, yasara, salaka, nahaja. Jadi apabila anak kita dikenalkan dengan cara yang demikian ini, sangat-sangatlah tepat, mudah untuk mereka menguasai bacaan Al-Quran. Okey. Jadi kata kunci ini mengandungi 14 huruf. Kita boleh latih tubi daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Begitu. Jadi bayangkan satu pelajaran paling sedikit kalau kita latih tubi itu lebih kurang 100 hingga 110 bunyi perkataan yang boleh dilatih oleh pelajar-pelajar kita. Jadi saya yakin bahawa apabila guru mahir menggunakan teknik bagaimana mengajar ini, akan menjadi mudah untuk anak memahami. Jadi buku ini mengajar kata baris yang pertama, baris 1, baris bawah dan baris hadapan. Yang satu baris. Kemudian diajarkan 2 baris. 2 baris atas, 2 baris hadapan, bawah dan 2 baris hadapan. Cukup ni 2 topik saja diajarkan menggunakan 1A. Kemudian buku 1B kita juga menggunakan 8 kata kunci. 8 kata kunci itu ialah syafa'a, nataqa, akhadha, gharida, thabata, hafidha, razaqa, sadaqa. Ini 8 kata kunci untuk memperkenalkan huruf-huruf Al-Quran yang tidak terdapat dalam bahasa kita. Dan ini yang betul. Okey. Contohnya huruf syah kita tak gunakan, tak ada dalam bahasa kita. Huruf fa tak ada dalam bahasa kita. Huruf ain tak ada dalam bahasa kita. Jadi melalui asosiasi ini atau perbandingan huruf, bentuk huruf dengan tanda ini, insya-Allah anak-anak kita dapat membezakan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain. Okey. Ini juga mengajar buku 1B ini mengajar baris 1, 2, baris contohnya sya, shi, shu. Baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Dan juga tanda 2 baris. Tanda 2 baris kita berikan di sini. Tanda 2 baris, 2 baris atas, 2 baris bawah dan 2 baris hadapan. Tapi sebelum itu kita ada sedikit perbandingan bunyi. Perbandingan bunyi di mana bunyi A tak boleh sama dengan bunyi A. Ta dengan ta.
Jadi ini sebagai satu pengulangan tentang huruf-huruf yang diajarkan selama ini. Iaitu semuanya adalah 28 huruf-huruf Al-Quran. Kemudian kita akhiri buku yang kedua ni, 1B, dengan juga tajuk pelajaran ini Ta Marbuta namanya. Ta Marbuta. Jadi di sini anak-anak kenal betul Ta Marbuta ni, bagaimana dibaca dan bagaimana berhenti. Contohnya hasanatan dimatikan kepada hasanah. Kalimatun dimatikan kepada kalimah. Jadi ini persediaan juga untuk berpindah kepada buku 1C. Dan kita akhiri dengan memperkenalkan nama-nama huruf. Kerana nama-nama huruf ni juga penting apabila berpindah kepada buku 1C, di mana sebahagian daripada pelajaran ini adalah membaca nama-nama huruf di awal surah. Begitu juga dengan kita ada di akhir buku sebahagian daripada grafik kita tentang kedudukan tempat keluarnya huruf-huruf. Jadi anak-anak terbantu bagaimana huruf tu atau di mana huruf tu keluar. Okey. Buku ketiga inilah yang kita harapkan menjadi buku penilai sama ada apa yang kita anak pelajari di dua buku ini, kita nampak bahawa mereka kenal huruf dan kenal tanda baris. Dan ini di sini buku ini memastikan bahawa anak kita boleh membaca potongan ayat Al-Quran dengan sederhana. Apabila dia dikenalkan dengan bacaan panjang, tanda-tanda bacaan panjang yang berbagai, begitu juga dengan tanda mati, tanda sukun dan tanda tasydid, iaitu bacaan bunyi berganda. Jadi di sini kita bertahap-tahap mengenalkan tanda bacaan panjang secara bertahap-tahap, satu-satu. Satu-satu kita kenalkan dia. Daripada baris atas kepada baris bawah kepada baris hadapan. Dan kita ulang kaji secara begini. Digabungkan semua. Wajidu dujiwa katibu butika. Jadi diulang-ulang itu sampai anak insya-Allah dapat mengawal bacaan panjang. Di sini secara bertahap-tahap anak dikenalkan dengan perkataan dalam Al-Quran. Ini untuk membezakan antara bacaan panjang dan pendek. Okey. Jadi dibaca dua kali. Satu bacaan biasa, contohnya tawilan. Macam mana nak berhenti? Tawila. Sebagaimana mereka membaca Al-Quran. Jadi di sini sudah ada potongan-potongan ayat Al-Quran, satu perkataan, dua perkataan, tiga perkataan dan sebagainya. Dan di sinilah mulai kita nampak bakat anak-anak untuk membaca Al-Quran. Pelajaran secara bertahap-tahap dan pelbagai tanda-tanda yang berbagai untuk bacaan panjang. Jadi apabila kita menilai anak-anak ini, mereka pasti sudah boleh membaca potongan ayat yang sedemikian. Jadi buku 1C ini sangat-sangatlah penting sebagai batu ukur kepada kita sama ada kaedah ini berkesan atau tidak. Atau cara mengajar guru itu betul atau kurang tepat.